السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq wan nasu kanafayhi, famarra bijadin asakka mayyitin fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui satu pasar. Wan nasu kanafaihi, orang ramai duk ada kiri kanan Nabi. Nabi satu hari berjalan melalui kawasan pasar. Macam biasa, Nabi kalau berjalan ada ramai orang nak ikut. Kiri kanan Nabi ada orang. Kata Jabir, famarra bijadin asakka mayyitin. Tengah duk berjalan, jumpa satu bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Nabi duk berjalan, sahabat-sahabat tu ikut, jumpa satu bangkai anak kambing. Anak kambing ni asak, cacat telinga halus. Telinga dia cacat, jadi telinga kecil. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunih. Nabi berhenti, Nabi pergi pegang telinga kambing halus ni. Telinga cacat ni Nabi pegang. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Nabi kata, siapa mau aku nak jual bangkai anak kambing yang cacat ni dengan harga 1 dirham? Siapa mau? Nabi kata. Faqalu, maka sahabat kata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami sekali-kali tak suka, tak mau tukang bangkai ni dengan apapun. Jangankan nak beli 1 dirham, kalau nak suruh tukang dengan selipar buruk kami pun kami tak mau. Itu maksud dia, kami tak mau bangkai anak kambing yang cacat ni. Wa ma nasna'u bih. Sahabat kata, nak buat apa?
Nak buat apa kami nak ambil bangkai? Satu dah bangkai, yang kedua pula kambing cacat. Buat apa kami nak ambil bangkai kambing cacat ni? Wa ma nasna'u bih. Kami nak buat apa kalau kami ambil pun? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata tuhibbuna annahu lakum. Nabi kata kalau aku nak bagi saja mau ke tak? Tadi Nabi tanya siapa sanggup beli bangkai anak kambing yang telinga cacat ni dengan harga 1 dirham. Sahabat kata tak mau. Nabi kata kalau aku bagi saja mau ke tak? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit? Sahabat kata kalau kambing ni hidup sekalipun, kambing ni ada aib, kambing ni kambing cacat. Kalau kambing ni hidup sekalipun, kambing cacat, kami tak mau, ni kepulak dah mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Nabi kata demi Allah, aku nak abang dekat apa? Dunia ni di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing cacat ni pada sisi hampa. Hampa tengok bangkai anak kambing cacat ni sampai nak bagi saja pun hampa tak mau. Nabi kata demi Allah aku nak abang dekat hampa. Dunia ni di sisi Allah lagi hina daripada hampa duk pandang bangkai kambing yang cacat ni. Hadis itu hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, itu kedudukan dunia yang kita, bagi kita dunia ni segala-gala. Tuan-tuan tengok dalam dunia hari ni depan mata kita tengok manusia sanggup bunuh saudara sendiri kerana dunia, kerana harta, kerana duit ringgit, kerana tanah, kerana benda-benda dunia ni. Manusia sanggup bunuh saudara sendiri. Dunia yang manusia sanggup buat 1001 macam kejahatan untuk nak dapat ni, dunia ni di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Al-Mustawrid bin Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al-Mustawrid radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata mad dunya fil akhirah. Nabi kata tidaklah dunia ini kalau dibanding dengan akhirat. Nabi kata dunia ni kalau nak banding dengan akhirat, bandingan dia macam mana? Mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Macamlah kita pi satu lautan luas, kita celup jari masuk dalam air laut tu, angkat. Nabi kata falyanzur bima yarji'. Apa tengok banyak mana air yang lekat di jari hampa tu. Itulah dunia berbanding dengan akhirat macam lautan luas ni. Nabi nak buat bandingan, nak habaq dekat kita bahawa dunia ni Tuhan tak pandang. Dunia yang manusia duk fokus ni, dunia yang manusia sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan dia ni, dunia ni Allah tak pandang. Melainkan kalau sekiranya kita guna dunia yang Allah bagi dekat kita ni, kita guna dunia ni mazra'ah untuk akhirat, sebagai tempat kita nak mencucuk tanam yang hasil dia akhirat esok kita ambil. Kalau tidak kerana tu, kalau tidak kerana dunia ni kita nak guna untuk buat benda akhirat, kalau tidak kerana tu, dunia ni Tuhan tak pandang. Sehingga kan Nabi kata pi di satu lautan luas, laut luas tak nampak tepi.
Sejauh mata memandang laut semata-mata laut. Di tengah lautan tu celup jari masuk dalam air laut, angkat. Banyak mana air lekat di jari itu, itulah dunia. Akhirat punya luas. Terus semayang kita baca surah Ad-Duha. Terang-terang dia sebut akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat itu khair, dia lebih baik, wa abqa, dan itulah yang lebih kekal. Tapi manusia tuan-tuan, dia kehilangan sikit daripada dunia, dia tak boleh tidur malam. Tapi manusia tidak pernah bimbang dia nak hilang nyawa dia. Kita hilang kopek duit, kita hilang kopek duit tuan-tuan, tak boleh semayang pun tak boleh, tidur pun tak lena, dia raplah satu hari. Silap beg duit tu bang mana ke, pergi selit, terlupa ke, naik kereta dia jatuh pergi tepi bangku kereta ke, apa benda nak jadi, sedang-sedang cari tak ada, cari merata tak ada, tak boleh buat kerja tuan. Kita hilang kopek duit tu, kita tak boleh buat kerja, kita semayang pun tak khusyuk, kita pergi mana pun duk teringat ke dia, kita jadi kacau habis. Tapi manusia tak pernah rasa kacau hati dia mengenangkan satu hari nyawa dia nak hilang. Tak pernah risau, tak pernah fikir ni, kalau takdir malam ni nyawa aku hilang, apa aku nak jawab depan Tuhan? Kalau takdir minggu depan nyawa aku hilang, apa aku nak pergi menghadap Tuhan ni, apa aku nak bawa waktu nak menghadap Tuhan? Manusia tak pernah bimbang nak hilang nyawa. Tapi manusia cukup bimbang kalau dia hilang benda yang berbentuk dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadha? Faqulna qad waha fa nahnu nuslihu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ara al-amra illa a'jala min dhalik. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru bin Al-As, bapa dia Amru bin Al-As ni pernah jadi gubernur. Bapa dia ni kita cerita banyak kali dah. Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis ni, dia sahabat Nabi. Dia pernah jadi gubernur. Dekat dia nak mati, dia tak mau tengok muka orang yang mai ziarah dia. Waktu dia duduk sakit tu, sakit nak mati, dia tak mau tengok muka orang mai ziarah dia. Orang mai tengok, dia beralih tengok ke dinding. Sampai orang pun, apa hal ni? Rupanya dia duk kenangkan 3 zaman dalam hidup dia. Dia pernah melalui satu pengalaman dalam hidup dia, tak ada manusia yang dia paling benci melainkan Nabi Muhammad. Itulah manusia yang dia paling benci. Dia ni, dalam ramai-ramai manusia duk ada ni, Nabi Muhammad adalah manusia yang dia paling benci. Dia tak boleh tengok muka, dia tak boleh dengar nama. Bahkan dia kata kalau masa tu dia ada peluang, dia akan bunuh Nabi. Masa tu dia belum masuk Islam. Dia kata alhamdulillah Allah pelihara dia, dia tak buatlah benda tak elok apa-apa, sehinggalah dia masuk peringkat kedua dalam hidup dia. Dia masuk Islam. Dan dia kata masa peringkat yang kedua ni, tidak adalah manusia yang dia paling sayang dalam dunia ni melainkan Nabi. Sayangnya dia dekat Nabi ni, dia kata sampai peringkat dia tak boleh nak tentang mata dengan Nabi. Dia tak boleh. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia, dia tunduk. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia, dia tunduk. Dia kata hormat dia pada Nabi ni sampai tak mengizinkan dia tengok bertentang mata dengan Nabi. Itu peringkat kedua umur dia. Dia kata kalau Allah takdirkan aku mati masa tu, masa aku duk sayang kat Nabi tu,
Apa punya bahagia dia kata. Kemudian dia duduk peringkat ketiga dalam umur dia. Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada. Dia jadi gubernur. Dia jadi orang yang ada kuasa. Dia kata dia cukup runsin, cukup susah hati. Takut-takut dia tak menunaikan amanah sebagai gubernur tu. Kalau dia mati dalam keadaan dia menjawab jawatan sebagai gubernur ni, dia kata apa aku nak jawab depan Tuhan nanti. Dia duk fikir 3 benda ni. Sampai siapa mai ziarah dia pun dia tak ada seronok. Dia susah hati. Ini contoh tuan-tuan, manusia yang akhirat ini terlalu besar. Terlalu besar dalam diri dia. Sampai dia jadi macam tu. Maka meriwayatkan hadis ni oleh Abdullah bin Amru bin Al-As, anak dia. Kata dia, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Dia kata satu hari kami tengah duk repair rumah. Rumah depa ni rosak. Duk repair lah. Tengah duk repair rumah, Nabi lalu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Ma hadha?" Nabi kata, apa ni, apa dah buat apa? Faqulna, maka jawab depa ni, depa kata qad waha fa nahnu nuslihu. Rumah ni rosak, fa nahnu nuslihu, maka kami duk perbaiklah. Rumah ni ada rosak, kami tengah duk repair rumah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ma aral amra illa a'jala min zalik. Nabi kata tak ada apa, cuma aku duk teringat lagi. Nabi kata ada satu benda yang kalau dia main, dia lebih segera, lebih cepat daripada masa yang hampa ambil untuk repair rumah ni. Maksud dia ialah, Nabi kata mati. Aku duk teringat satu benda, iaitu ajal kita. Ajal kita kalau dia nak main, sekelip mata. Lebih cepat kita disambak oleh ajal maut kita daripada masa yang kita ambil untuk nak repair rumah ni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia nak abang dekat kita. Yang pertama sekali, Nabi ni dia tengok apa pun dia ingat akhirat. Yang kata Nabi, dia tengok orang tu buat rumah bagi elok pun dia ingat akhirat. Buat rumah ni habis duit ringgit, habis masa, habis apa-apa semua, takut-takut esok tak dan nak rasa rumah elok tu. Elok siap rumah esok mati. Nabi nak abang kata benda-benda ni tak penting sangat. Persediaan untuk mati itu lagi penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil aktibat, kita ambil pengajaran. Dunia adalah sesuatu yang hakikat. Kita memang dah hidup dah, ditakdirkan Allah hidup atas dunia, hari-hari pun kita duduk pijak, duduk berjalan atas dunia, itu hakikat. Maka kita tak boleh buang dunia. Tapi apa yang Allah bagi kat kita atas dunia ni, channelkan dia, salurkan dia, gunakan dia untuk akhirat. Allah bagi dekat kita rumah pun, gunakan keselesaan rumah kita ni, gunakan keselesaan rumah ni untuk nak bangkit pukul 4, pukul 5 pagi. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rumah yang merupakan salah satu daripada unsur dunia, kita manfaatkan keselesaan dia untuk akhirat. Dan kita duduk beritahu berapa kali dah, orang dulu-dulu pukul 3, pukul 4 pagi turun rumah pergi telaga ambil ayat semayang, nak semayang tahajud. Kita hari ni bilik tidur kita dengan bilik ayah tu attach. Nak bangkit aja, nak bangkit, nak pergi nak buka pancong tu, nak ambil ayat semayang aja, kita tak boleh buat. Ulama-ulama dulu boleh buat. Kita kenang benda-benda macam ni, kita tahu macam mana kita melihat dunia hari ini berbanding dengan dunia yang dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan silap kita, lalai kita yang lepas-lepas, kita perbaiki sikit-sikit. Tak ada manusia yang tak buat silap. Silap kita yang lepas-lepas, sikit-sikit kita perbaiki. Sikit-sikit kita perbaiki.
Masa belum terlewat. Mudah-mudahan Allah terima kebaikan yang kita buat dan Dia sediakan ganjaran yang wajar untuk kita di hari akhirat. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Nam, surah semut. Dan pada bulan lepas kita dah baca ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersyukur kepada Allah. Bulan lepas kita baca ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang yang kita baca pada bulan lepas. Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita pada bulan lepas. Yang pertama, Nabi Muhammad disuruh bersyukur atas nikmat yang Tuhan bagi ke dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tanya beberapa soalan kepada Nabi dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah tanya Nabi Muhammad, Allahkah yang lebih baik ataupun asnam itu lebih baik? Allah tanya Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad tanya benda ni kepada kafir Mekah. Allah Subhanahu wa taala kah yang lebih baik ataupun tokong yang hampa sembah tu kah yang lebih baik? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bagi jadi langit dan bumi. Tu ayat yang kita baca tadi kata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang turunkan hujan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tumbuhkan kebun dan dusun-dusun. Allah tukah yang lebih baik ataupun tokong hampa lebih baik? Ni semua ada depan mata lah ni, langit bumi ada ni. Kita duk tengok berapa punya cantik langit, tak pernah reban memang sekepin pun. Kita tengok bumi ada ni, subuk ni Allah Ta'ala yang mengetahui. Subuknya bumi yang Allah bagi ke kita ni. Subuk ni sampai derian jadi sebiji RM1, sebiji 5 kubang. Subuk bumi ni. Sampai nak jual mahal tak boleh, tak ada harga. Pasal apa? Pasal Allah bagi subuk bumi ni. Buah keluar ni berlori-lori mai lumbuk tepi jalan. Sampai nak tarik harga tak boleh. Orang tak beli kalau tarik harga, benda terlampau banyak. 5 kupang sebiji jual. Nikmat kesuburan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat manusia ni. Allah tumbuhkan segala macam pokok, bukan derian saja, segala macam pokok jadi belaka. Allah yang bagi jadi semua nikmat-nikmat ni dekat kita, kah yang lebih baik ataupun tokong yang apa pun tak boleh buat tu kah yang lebih baik? Orang pergi buat dia tangan duk angkat ke atas lah. Nak turun ke bawah tak boleh. Benda tu kan lebih baik daripada Tuhan yang jadikan segala-gala benda ada. Bulan lepas juga kita tengok Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad tanya orang kafir Mekah. Allah yang menjadikan bumi ni tetap, tak bergolek, tak bergoncang, tukah yang lebih baik ataupun tokong apa lebih baik? Ni bumi ada ni, tetap, tak bergoncang, Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Bukti dia apa? Bukti dia bila Tuhan jadikan gempa, orang tak boleh bagi diam. Kena terima gempa yang Tuhan bagi jadi. Tuhan yang menjadikan bumi ni tetap, tak bergoncang, dan Tuhan yang mentakdirkan bumi ni kena gempa dan bergoncang. Tuhan yang menjadikan sungai-sungai. Tengok negeri apa lah ni, sampai duduk catu daripada 3 jam air tak ada, dan jadi 6 jam air tak ada, jadi 12 jam air tak ada. Hari 9. Hari tu Melaka kena, ni Negeri Sembilan kena. Air sungai pun tak ada, tuan-tuan. Dengan kerana Allah tak bagi turun hujan, air sungai pun tak ada.
Manusia yang selama ni duk pandang jijik kepada air sungai ni, dengan kerana air pancong tak ada, air dia duk pandang jijik tu, dia boleh hirup minum. Pasal apa? Pasal Allah tahan nikmat hujan daripada turun ke bumi ni. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang turunkan hujan, dia yang jadikan sungai-sungai, dia yang jadikan bukit, dia kata sebagai pasak bumi. Allah itulah yang menjadikan segala benda yang ada di atas muka bumi ni, sehingga kan dia kata wa anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Dan Allah menjadikan di antara dua lautan ada border dia ada sempadan dia. Maksud dia apa? Antara air laut itu satu lautan dan sungai itu satu lautan. Di antara bahraini, di antara dua lautan ni Tuhan letak satu garisan yang menjadi pemisah kepada laut dan juga sungai. Dan kita cerita dah 2 bulan lepas macam mana orang buat kajian guna kertas pH tu pergi test. Ternyata wujud garisan di antara sungai dan laut ni. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dan apa yang Allah buat ni Allah sebut dalam Quran, dengan tujuan supaya manusia bila baca Quran dia pergi buat kajian. Bila dia buat kajian, dia akan dapati apa yang Tuhan kata dalam Quran betul sebenarnya. Banyak tuan-tuan lah ni orang buat kajian tentang kelajuan cahaya. Tak ada makhluk dalam dunia ni yang boleh pergi lebih laju daripada kelajuan cahaya. Melainkan cahaya tu makhluk yang Allah cipta, dia laju macam tu. Dan Allah cipta lagi sekali burak yang Nabi naik masa Isra' dan Mi'raj. Kelajuan burak adalah kelajuan cahaya. Lain pada tu manusia tak boleh buat. Orang buat kajian tentang benda-benda ni, dan banyak lagi yang kajian yang telah pun dibuat oleh manusia pada hari ini, yang semua tu membawa kepada besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita tengok muka surat 186 ayat yang bawah sana. Ayat 186 ayat 62 daripada surah An-Nam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Adakah Tuhan yang menerima doa orang yang dalam saat kesusahan, apabila doa ia akan dia, dan membuka ia, yakni membuka Allah akan kesusahan daripada yang berdoa dan lainnya, dan menjadikan Allah akan kamu sebagai ganti, sebagai khalifah di dalam bumi, lepas satu kurun kepada satu kurun, lepas satu generasi kepada satu generasi. Itukah Tuhan yang lebih baik, ataupun asnam tokong yang kamu syirik itukah yang lebih baik? Tuhan sambung tanya Aden ini. Tuhan sambung lagi pertanyaan yang kita sebut tadi ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, suruh Nabi Muhammad tanya kafir Mekah, Tuhan yang apabila hampa susah hampa minta ke dia, Tuhan tu kan lebih baik ataupun tokong kan lebih baik? Manusia tuan-tuan, manusia dia kaya macam mana pun, dia harta banyak macam mana pun, dia terkenal macam mana pun, dia ada pengaruh banyak mana pun, dia akan melalui satu saat, satu masa di mana dia rasa helpless. Dia rasa helpless, rasa tak ada siapa boleh tolong dia. Pada masa tu dia akan sebut Allah, dia akan sebut ya Allah, dia akan cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok duit dia pun tak ada makna, duit dia tak boleh buat apa. Dia tengok kawan-kawan kenalan dia yang pangkat besar, yang berpengaruh pun, dia tengok hampa pun tak boleh tolong aku apa-apa. Dalam saat yang macam tu dia kata manusia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk benda ni pengalaman yang jadi keliling kita ni memang mendidik kita. Semua orang akan jumpa keadaan ni. Semua orang akan jumpa keadaan ni. Ditakdirkan dia kena satu sakit apakah, bini dia kena satu sakit apakah, anak dia kena satu sakit apakah, bawa pergi daripada doktor kerajaan pergi kepada doktor swasta pergi cari hospital swasta yang terbaik. Berapa habang, berapa puluh ribu dia bayar, ratus ribu dia bayar, tak boleh nak baik juga. Masa tu dia cari siapa tuan-tuan? Dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya kata ada satu kuasa yang boleh tolong dia. Kuasa tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebut benda ni dalam Quran.
Tuhan kata, amman yujibul mudtarra idza da'ahu. Adakah Tuhan yang boleh menjawab, memakbulkan doa kamu yang dalam mudarat itu yang lebih baik daripada tokoh? Ataupun siapa lebih baik daripada Tuhan tu? Bila susah, Tuhan tu kita cari. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang terlebih baik daripada tiap-tiap sesuatu. Kerana dia, yakni Allah, Tuhan yang kaya dan cukup berkuasa. Sedangkan yang lain itu berkehendak kepadanya dan tidak ada kuasa. Siapa pun last kali cari Tuhan juga. Kita dulu ingat ada satu orang besar boleh tolong kita bila jadi apa-apa. Kita tak tahu satu hari dia tak boleh tolong kita, dia pun nak kena cari Tuhan juga untuk tolong dia. Maknanya betul-betul yang boleh tolong ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ailahum ma'allah. Tiada serta Allah itu Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tak ada Tuhan lain, tak ada. Tuhan satu aja, Allah aja. Tak ada guna tuan-tuan kita pergi minta dekat lain daripada Allah. Lebih baik kita minta dekat Allah. Tak ada guna kita pergi cari lain daripada Allah suruh tolong kita. Lebih baik kita direct minta tolong dekat Allah. Kerana hak betul-betul boleh tolong Allah aja. Firman Allah, qalilan ma tazakkarun. Tetapi sedikit orang yang ingat akan Allah dan ambil pengajaran. Itu dia. Tuhan kata, tapi betul-betul yang ingat Allah ni tak ramai. Hak ingat Allah ni betul-betul tak ramai. Hak tak ingat Allah ni yang ramai. Firman Allah, amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyah bushran baina yaday rahmatih. Bushra tu bukan yushra. Dia bushran baina yaday rahmatih. Adakah Tuhan yang hidayah akan kamu, yakni tunjuk jalan pada segala kelam darat dan laut, dan Tuhan yang lepas angin sepui-sepui antara hadapan rahmatnya, yakni hujan, itukah Tuhan yang lebih baik? Atau asnam tokoh yang kamu syirik dengannya, itukah lebih baik? Tetapi Allah Rabbul Alamin itulah Tuhan yang lebih baik. Dialah Tuhan yang sebenar, yang lain batal semata-mata. Dia kata. Lagi sekali dia sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang bagi petunjuk dekat kita dalam kelam, dalam gelap malam dan siang. Maksud dia apa tuan-tuan? Dalam kelam malam Tuhan tolong kita macam mana? Dalam ayat lain Tuhan kata, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Tuhan kata, dan dialah Tuhan yang menjadikan bintang-bintang kepada kamu, yang kamu boleh ambil pedoman daripada bintang itu dalam kegelapan darat dan laut. Dulu tuan-tuan, orang berlayar dalam laut, dalam gelap malam, tak tahu utara belah mana, selatan belah mana, timur kok mana, barat kok mana, tak tahu. Maka nak tahu mana arah utara, selatan, timur, barat, berpandukan bintang. Sampai lah ni yang kata ilmu falak. Ini semua ilmu yang mengkaji tentang bintang, tentang cakrawala yang Tuhan bagi jadi. Kajian terhadap benda-benda ni menjadi satu cabang ilmu pada hari ini, ilmu falak. Dan kita tengok kalender-kalender yang diedarkan oleh Jabatan Agama semua negeri ni, semua dia ada unit falak dia yang buat kajian tentang benda ni. Dengan berpandukan kepada kajian bintang ni, manusia boleh tahu berapa hari bulan esok ni, maghrib masuk pukul berapa. Boleh tahu. Dan ilmu yang Allah bagi jadi ni, dia menghasilkan satu keputusan yang tepat. Sampai boleh teka ni gerhana ni tahun ni tuan-tuan, insya-Allah berdasarkan kajian ni, tahun ni akan jadi satu gerhana lagi, gerhana besar akan jadi dalam bulan Puasa. Akan jadi satu gerhana besar. Hari ni orang dah buat dah bacaan berdasarkan ilmu falak ni, dah tahu dah gerhana akan jadi pada berapa hari bulan berapa, pukul berapa, siap dengan sukat berapa minit, berapa second dia akan jadi di mana, dan teropong geng unit falak ni dah letak ke arah tu dah. Bila sampai masa yang disebutkan ni, teropong memang betul apa yang jadi. Bukan kata manusia lebih pandai pada Tuhan, tetapi manusia mengkaji ilmu yang Tuhan bagi. Dengan kajian yang manusia buat ni, manusia dapat
melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat tuan-tuan. Orang yang betul-betul faham tentang ilmu falak ni, dalam hati dia Tuhan ni cukup besar. Semacam mana orang yang betul-betul faham tentang ilmu perubatan ni, mikrobiologi apa semua ni, dia pergi buat kajian tentang ni virus baru, tentang apa ni, depa duk teropong tengok dengan mikroskop tu, depa teropong tengok tu, yang depa nampak bukan saja virus, tetapi depa nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi duk masuk makmal, pergi duk buat kajian ni, dia nampak kuasa Allah ni, dia nampak. Mereka buat kajian tentang salji saja tuan-tuan, tentang salji saja. Salji tu bila ambil bubuh bawah mikroskop tengok, salji yang mata kita tengok nampak macam kepai, nampak macam kacang, nampak macam ABC tu. Salji tu rupa-rupanya bila diteropong di bawah mikroskop, dia berbentuk cukup cantik, bentuk bintang, bentuk color ada macam-macam. Manusia bila buat kajian, bila ambil snow ni, ambil salji bawah mikroskop, teropong tengok, terbit di mulut dia, subhanallah, subhanallah. Even benda yang macam tu punya kecil, elemen yang kecil macam tu, Allah buat lagi cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni maha cantik, Allah suka kepada kecantikan. Salji yang nampak putih tu saja, bawah mikroskop, dia bentuk dia ada bentuk bintang, ada bentuk bulat, color macam-macam, tapi bila turun mata kasar tengok nampak putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni duk keluar lah ni, duk keluar. Orang duk buat kajian, sama ada yang buat kajian ini orang Islam ataupun orang bukan Islam, yang kemudian yang masuk Islam banyak tuan-tuan. Hindu yang pergi peruntuh Masjid Babri tu masuk Islam dah lah, tuan-tuan tahu. Yang pergi peruntuh Masjid Babri, yang dia kata masjid ni didirikan di atas tapak asas tokong mereka dulu, sepenuhnya satu sami besar manakah sudah dapat dalam mimpi. Tuhan dia beritahu kata, hampa kok mana pun masjid tu kena pergi buang, kena pergi buat balik tokong. Pasal apa? Pasal itu tapak atas. Hak jahat sekali ni, hak pergi peruntuh masjid ni, dia tu masuk Islam baru ni. Apa nak kata tuan-tuan? Kalau kita setakat cerita kata reporter orang putih yang kena tahan dengan Taliban, yang kemudiannya masuk Islam, itu pun dah memeranjatkan dunia. Bukan memeranjatkan kita, dunia terperanjat. Setelah gambaran segala macam keburukan dibubuh kepada kumpulan Taliban ini, tiba-tiba orang yang Taliban tahan keluar dengan sukarela. Abang kata nak masuk Islam, terkejut. Tengok-tengok ni hak ganai, hak pergi peruntuh Masjid Babri ni pun masuk Islam. Kalau sebelum ni penyanyi yang terkenal Cat Stevens masuk Islam pun dah jadi kejutan pada dunia. Berapa banyak benda Allah dia duk tunjuk satu. Tapi manusia tak boleh fikir. Manusia tak boleh fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang disebut oleh Tuhan. Tuhan tanya, aku yang menjadikan bintang ni, orang yang duduk dalam gelap, dalam lautan, duduk tengah lautan, duduk belayang gelap, tak tahu nak pergi mana ni, dalam kegelapan tu Allah bagi jadi nujum, bagi jadi bintang, berpandukan bintang. Dia tengok, dia tahu utara belah sana, kita nak pergi utara, kita terus proses ke sana. Bintang tu Allah bagi jadi dengan tujuan apa? Nak tunjuk jalan kepada orang yang duduk dalam kegelapan laut dan darat. Aku buat benda tu tak baik lagi kah? Tokong yang tak boleh buat apa ni kalau lebih baik daripada aku? Tuhan suruh tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan wa man yursilur riyah busyran baina yaday rahmati. Tuhan kata, dan aku Tuhan yang bukan sahaja buat turun hujan. Sebelum mai hujan, yursilur riyah, aku hantar mai angin. Riyah ni maksudnya angin sepoi-sepoi bahasa. Bila angin duk mai, kita tahu dah tak lagi nak hujan. Tuhan habaq dekat kita dalam Quran. Tuhan kata tu angin hak duk mai tu, itu good news, itu berita gembira. Busyran, busyran ni maksudnya satu berita baik, bahawa angin macam ni, hujan nanti mai. Hujan ini satu rahmat. Nak tahu hujan ni rahmat dekat rahmat ataupun tak, tuan-tuan pergi Negeri Sembilan tanya lah ni. Pergi Negeri Sembilan dah ni tanya, hujan ni rahmat ke tak? Allahu Akbar.
Dia retilah nak abang rahmat ke tak. Pasal apa? Pasal 12 jam air tak ada tuan-tuan. 12 jam air tak ada. Karan tak ada boleh dengar lagi. Karan tak ada kita boleh dengar lagi. Air tak ada ni tak mau dengar lah. Bukan kata nak makan minum saja. Sampai kita masuk toilet, masuk jamban, pergi qada hajat pun nak kena ada air. Kita bukan reti jenis nak cari tisu ni. Walaupun Islam bagi pilihan dalam istinja ni, kalau tak mau guna air boleh guna, ada alternatif lain, ada option lain untuk kita pilih. Nak guna batu ke istinja, nak guna kayu ke, sanggup ke tuan-tuan pakai batu? Tak tanya kita lah, sanggup ke kita pakai batu? Cara pakai air pun buka sampai setengah tangki habis. Orang Melayu tuan-tuan, orang Melayu ni air ni Allah bukan reti guna sikit-sikit. Pergi tengok orang ambil ayat semayang tu dah, buka bru keluar. Buka bru tu duk sembang dengan kawan sebelah. Semalam orang tak habis apa, pancung dah buka dah bru. Nak sembang tutup dululah. Walaupun kita bukan Mari 9. Belajarlah cara nak menghargai ayat tu. Tapi nak buat macam mana orang Melayu? Orang Melayu dengar ayat ni kira cukup enjoy lah. Kalau Allah tak bagi hujan turun, baru kita tahu hari Rabu ke hari Khamis hari ni, baru kita tahu. Punca pancung nak keluar air tu, punca dia apa? Punca dia hujan lah. Siapa buat main hujan tu? Allah buat main. Bukti dia apa? Bukti dia Allah boleh buat main dan Allah boleh tahan hujan. Ada negeri kena tahan hujan, susah dia. Dan ada negeri Allah bagi hujan main, kena syukurlah kita. Ini benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak buka minda, nak bagi manusia nampak bahawa semua ni adalah nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tuhan kata ailahum ma'allah. Tiada serta Allah itu Tuhan, hanya Allah semata-mata. Tak ada Tuhan lain dah. Tuhan satu aja, Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada barang yang disyirik oleh mereka itu, oleh kafir-kafir. Tak patut Tuhan yang buat segala-gala benda yang disebutkan tadi, apa pergi bagi sama dengan tokong yang tak boleh nak garu badan dia sendiri. Ada ke mana sabah Tuhan kata, aku buat bumi, aku buat langit, aku buat hujan, aku buat angin, aku buat segala-gala benda, semua aku buat. Tiba-tiba hamba pergi letak aku ni sama dengan batu keras, tak boleh nak urus diri sendiri. Tuhan kata, patutkah manusia pergi buat macam ni dekat Tuhan? Firman Allah, amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah Tuhan yang memulai, yakni yang mula-mula menjadikan makhluk daripada nutfah, daripada air mani dalam rahim ibu, kemudian kembali akan dia hidup pula, kemudian daripada mati, dan turun yang bagi rezeki kamu daripada langit dengan hujan dan daripada bumi dengan tumbuh-tumbuhan? Itukah Tuhan yang lebih baik atau yang kamu syirik itu lebih baik? Tetapi Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar, lainnya tidak sebenar. Lagi sekali Tuhan kata, hampa ni pun semua orang sama aja. Mula daripada nutfah, daripada air mani titik, mula situ. Daripada air manis titik itu, ada yang pergi jadi raja, pergi jadi sultan. Air manis sama aja. Daripada air manis titik itu, ada pergi jadi presiden sebuah negara. Daripada air manis titik itu, pergi jadi profesor universiti. Daripada air manis setitik itu, pergi jadi tokoh perniagaan yang sangat berjaya. Daripada air manis setitik itu, macam-macam manusia Tuhan bagi jadi. Yang semua manusia jadi berpunca daripada nutfah, daripada air mani setitik. Keluar main kecil-kecil sama aja. Makin besar barulah bertukar, hang jadi lagu ni, aku jadi lagu ni, dia ni jadi lagu ni, barulah bertukar. Allah Subhanahu Wa Taala bagi semua benda ni kepada makhluk-makhluk dia, kepada hamba-hamba dia yang ada. Tuhan yang bagi jadi semua benda-benda ni. Sampai masa dia, Tuhan bagi mati. Profesor mengaji cukup bagus, mengaji ni habis bachelor buat master, habis master pergi buat PhD, siap PhD, menulis, buat kajian, buat apa, dapat profesor madya, lagi duk buat buku dan sebagainya, dapat full profesor, dapat profesor penuh, elok dapat profesor penuh esok mati. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kuasa.
Kita ada anak bagi mengaji, bagi tuition, bagi betul-betul cukup-cukup dekat dia, hang kena jadi doktor. Kok mana pun bapak mau hang jadi doktor. Bapak tak mau hang jadi doktor biasa. Bapak mau hang jadi doktor pakar. Kita atok buang duit habis-habisan. Tang mana orang kata tuition baik, kita hantar. Ada duit lebih, panggil guru main di rumah ajak anak kita. Hang kena jadi doktor pakar. Budak ni pun memenuhi kehendak bapak dia. Belajar sungguh-sungguh, masuk universiti. Habis dah dapat jadi doktor biasa. Sambung buat doktor spesialis. Hari ini dia graduate sebagai pakar jantung. Esok dia mati. Tak dan nak rasa hasil sebagai doktor pakar. Tak dan. Gaji pertama pun tak dan dapat. Tuhan bagi mati. Yang menjadikan dia dulu pun Allah. Yang bagi dia jadi budak pandai pun Allah. Yang bagi dia mati sebelum merasa hasil susah payah dia pun Allah. Maka Allah sebut dalam ayat ni. Dia kata, amman yabda'ul khalqa. Adakah Tuhan yang mula-mula mencipta kamu, summa yu'iduh. Lepas dia cipta, dia bagi hampa mati, kemudian dia bagi hampa hidup balik esok ni. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan dialah Tuhan yang bagi rezeki dekat hampa. Baik di darat, baik di laut. Tuhan bagi rezeki dekat kita di darat dan di udara. Segala macam benda menjadi rezeki kita. Atas darat ni segala benda, dalam laut segala sotong, kentang, ikan apa semua menjadi rezeki kita. Kita makan semua. Burung puyuh, burung apa-apa, macam burung sintang, burung apa tu terbang ke atas angin tu pun jadi rezeki kita. Allah bagi jadi semua benda ni dekat kita. Allah tu kah yang lebih baik, ataupun tokong yang apa hidup sembah ni lebih baik daripada Allah tu? Tuhan dia. Kita nampak Tuhan dia cuba nak buka minda ni bagi manusia nampak betapa dia perlu bersyukur pada firman Allah, ailahum ma'allah, tiada serta Allah itu Tuhan. Tuan-tuan tengok Allah punya uslub dalam Quran. Dia bagi kita fikir, dia bagi jawapan. Dia bagi kita fikir, dia bagi jawapan. Dia bagi kita fikir, dia bagi satu benda semua manusia ingat. Ailahum ma'allah, tak ada Tuhan lain serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dapat berbuat sesuatu daripada yang tersebut itu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata yang boleh buat semua-semua benda tu. Tiada Tuhan serta dengannya. Tak ada siapa boleh buat, tuan-tuan. Kita tengok depan mata kita, dia beradik kita, kawan rakan kita, jiran sebelah rumah kita, apa semua sakit, masuk hospital. Daripada hari masuk sampailah hari nak habis umur, tak sedap, koma. Doktor ni main hubung wire tu, hubung wire ni, sat lagi tembuk di perut, sat lagi tembuk di kongkong, sat macam-macam duk buat. Sampai hari ni doktor kata bawa balik. Doktor kata bawa balik. Ada orang jadi hilang ingatan, lupa diri bila doktor kata begitu. Dia kata, apa doktor? Bawa balik apa? Saya main suruh doktor berubat, doktor suruh bawa balik. Dia jadi kira suku. Pasal apa? Pasal dia sayang kat kawan sakit ni. Hak sakit ni mak dia. Dia tak sanggup kehilangan mak dia. Hak sakit ni bini dia. Dia tak sanggup kehilangan bini dia. Hak sakit ni anak dia. Dia tak sanggup kehilangan anak dia. Dia sanggup belanja. Dia sanggup jual kereta. Dia sanggup jual apa yang ada dekat dia. Dia nak orang yang dia sayang ni lega. Baik. Tiba-tiba doktor kata macam tu kat dia. Doktor kata bawa balik. Dia dandan boleh jadi gila. Dia kata, apa doktor? Bawa balik apa? Ni saya dah masuk di sini dah 5 hari dah. Berapa ribu dah saya kena bayar. Hari ni doktor kata bawa balik. Saya kata, dia nak marah. Dia terlupa. Kata doktor pun tak boleh buat apa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Dia kata pula, apa doktor? Saya pergi baca di situ tulis kata pakar jantung mengaji sampai England, sampai mana mengaji apa? Dia pergi marah doktor tu. Tuan-tuan, jadi benda ni di hospital jadi. Dia tak boleh terima ni. Dia tak boleh terima orang dia sayang ni nak mati. Dia tak boleh terima. Ada yang jadi macam tu. Dia terlupa. Kata, doktor pun makhluk Allah juga. Bukan kata doktor tak boleh bagi kesembuhan. Kalau doktor tu sendiri sakit pun dia tak boleh buat apa. Jangan kata orang sakit. Dia sendiri sakit pun dia tak boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda ni semua Tuhan suruh kita fikir. Firman Allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kata olehmu wahai Muhammad kepada segala kafir ni,
bawa datang oleh kamu akan kenyataan kamu. Jika ada kamu itu benar sekalian bahawa serta Allah itu ada Tuhan yang kuasa buat daripada yang tersebut itu. Allah suruh Nabi Muhammad pergi challenge kafir Mekah ni. Lah ni aku dah bagi tahu dekat hangpa, Tuhan aku buat semua. Langit Tuhan aku buat, bumi Tuhan aku buat, hujan Tuhan aku bagi turun, kebun dusun tumbuh jadi subur, semua Tuhan aku buat. Bumi ni tak kena gempa, tak bergoncang, tak apa, Tuhan aku yang buat. Sungai boleh duk mengalir air, Tuhan aku yang buat. Bukit Tuhan bagi jadi pasak bumi, Tuhan aku yang buat. Semua laut dengan sungai ada border, ada sempadan, Tuhan aku yang buat. Dia tanya mereka, ada tak Tuhan lain daripada Tuhan aku yang boleh buat benda-benda ni semua? Kalau ada, hatu burhanakum, buat mai bukti aku nak tengok. Lah Tuhan aku bagi matahari naik belah timur, matahari turun belah barat. Betul hang ada Tuhan, tokong ni Tuhan hang, hampir habang kat Tuhan hang suruh naik belah barat, aku nak tengok. Pi cabar depa ni. Kalau betul hampa ada Tuhan lain yang ada kuasa lebih daripada Allah, pi suruh depa buat menyalahi apa yang Allah dah buat lah ni. Pi suruh depa buat. Kalau tak boleh, makna bukan Tuhan apa. Oh, zaman Nabi SAW dulu kasar lagi. Zaman Nabi dulu kasar lagi. Bila Nabi pergi cakap-cakap lagu ni, mereka cabar Nabi dengan cabaran gila. Mereka kata, senanglah hak mana hadu jadi semua hang kata Tuhan hang buat. Dia kata, kami pun boleh kata matahari naik kot timur Tuhan kami yang buat naik. Kami pun boleh kata. Mereka kata macam tu. Nampak? Mereka reverse psychology. Mereka guna balik hak Nabi guna sebagai hujah yang Tuhan suruh ni. Hujah tu mereka guna. Mereka kata Tuhan mereka buat. Kalau betul Tuhan hang boleh buat, okey, buat lain daripada hak ada. Mereka kata kat Nabi Muhammad, buat lain daripada hak ada ni, pergi buat hak lain. Nabi kata contohnya, mau apa? Mereka kata tu, bulan tu, kebetulan bulan mengambang penuh, bulan purnama. Hang belah bulan tu, bagi turun mai ke sini. Dia cari hak pelik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun isyarat tangan dia ke bulan tu, buat macam potong macam tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bulan tu terbelah dua. Dia turun mai duduk kiri kanan bukit dekat dengan Mekah tu. Kalau hari ni kita pergi Mekah tu, Masjid Kucing, tuan-tuan tahu Masjid Kucing. Berhampiran dengan Masjid Kucing tu, dia ada satu serowong nak pergi ke jalan, nak pergi ke Mina mana tu. Di situlah tempat berlakunya bulan terbelah dua, turun mai kapit bukit tu. Di situlah tempat jadinya benda ni. Bila tunjuk benda macam tu, terkejut habis puan ni. Oh, kacau dia kata macam ni. Nabi kata, baiklah, nak beriman ke dah? Nanti balik fikir tu. Apa lagi? Mau apa lagi? Sampai macam tu punya cabaran, Tuhan terima. Tuhan, okey, no problem. Tuhan buat benda yang apa cabar ni. Tak beriman juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaibah illa Allah." Kata olehmu ya Muhammad, tiada ketahui oleh mereka-mereka yang dalam 7 langit dan bumi itu akan yang gaib-gaib. Tuhan sebut dalam ayat tu, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Makhluk yang ada di bumi ke, makhluk yang ada di langit ke, di mana juga nama kata makhluk tak tahu benda gaib. Contoh benda gaib apa dia? Kiamat nak jadi bila? Tak tahu. Nabi Muhammad yang Allah paling sayang pun tak tahu. Jibril, utusan Allah yang duk sampaikan apa-apa yang Allah nak sampai dekat Nabi, Jibril pun tak tahu. Pasal apa? Pasal Nabi pun makhluk, Jibril pun makhluk. Rahsia benda gaib ni Allah pegang seorang. Allah saja yang pegang rahsia benda gaib ni. Tak ada manusia yang tahu. Jadi kalau hari ni tiba-tiba timbul satu orang hidup bercakap seolah-olah dia tahu benda gaib, karut lah. Memang duk karut banyak. Bola ni mengaku ni jadi Nabi berada dah seorang orang tadi. Jadi kamu tak percayalah kata Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Dia kata percaya. Tak, maksud saya macam ni. Dia kata Nabi Muhammad Nabi akhir zaman bagi Arab. Saya bagi orang Melayu punya Nabi. La ilaha illallah. Awak jadi lagu ni. Kan? Orang pergi interview ni, ketua ajaran sesat apa ni. Orang pergi interview dia. Pergi tanya dia. Kan? Dia kata betul-betul ang ni agama apa? Tanya dia.
Betul-betul hang ni agama apa? Dia kata, saya tak ada agama. Oh, jadi bukan Islam lah. Dah, saya tak. You kena faham, dia kata. Dia kata, you kena faham. Saya tak boleh belong to certain group. Tak boleh. Saya tak boleh memihak kepada mana-mana. Dia kata, kalau saya ni memihak kepada Islam, macam mana orang agama lain nak ikut saya? Macam mana? Sebab saya ni kira, dia tanya je, jadi apa you ni Nabi lah? Saya bukan Nabi. Dia kata, saya Tuhan Allah. Orang tu ingat kot macam tu punya cakap. Dia nak abang kata dia ni Nabi. Saya bukan Nabi. Dia kata, saya Tuhan Allah. Kalau mengaku Nabi pun kita kata khusyuk dah. Cukup khusyuk dah mengaku Nabi ni. Mengaku Tuhan. La ilaha illallah. Duk dengar-dengar sebelum ni Fir'aun, Namrud yang kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Lah, tahun 2005 ni ada pula seorang mengaku Tuhan tu. Dan satu ketika hari tu ni dia kata Tuhan ada hal apa kan? Jadi minta dia pergi relief jadi Tuhan di atas kan. Kacau betul. Tuhan tu dia kata, Tuhan hak betul punya tu, dia hari tu ada hal apa kan? Jadi Tuhan appoint dia, Tuhan lantik dia untuk pergi jadi Tuhan. Sementara ketiadaan Tuhan tu. Tuan-tuan boleh fikir enggak orang yang cakap macam ni ada orang ikut dia? Yang tu tak boleh fikir lah tuan-tuan. Duk fikir juga pun kita nanti makan Iupamol. Sakit kepala. Sakit kepala fikir benda ni. Apa? Boleh pergi percaya, boleh pergi ikut, boleh pergi, oh, dia main-main dandan pakai sujud duduk atas tanah. Kacau tuan-tuan. Nampak? Nuh yang Nabi kata kan, Yahudi berpecah berapa, Nasrani berpecah berapa, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi kata umat aku akan pecah 73 puak. Kulluhum finnar. Neraka semua illa wahidah. Satu aja nak selamat, Nabi kata. Jadi nak memenuhi kuota 72 hak sesat ni, ada main macam-macam. Tuan-tuan, satu, saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua, jangan lepas Quran dengan hadis Nabi. Jangan lepas. Mai siapa pun cakap pandai macam mana pun, semua nanti tak dulu. Aku nak tengok Quran dengan hadis Nabi. Kita lepas Quran dengan hadis Nabi, kita nak dengar orang cakap pandai, kita lingkup. Tak ada siapa lebih pandai daripada Allah. Tak ada. Tidak ada manusia yang Allah lebih kasih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dekat nak wafat. Dekat nak wafat, Nabi bangkit bagi satu khutbah. Khutbah Nabi tu semua orang menangis. Dekat Nabi nak wafat, Nabi bangkit bagi satu khutbah. Khutbah Nabi tu semua orang menangis tanpa kecuali. Semua menangis. Nabi kata, aku tinggal dekat apa dua benda, Quran dengan hadis. Nabi kata apa? Gigit. Quran dengan hadis ni hampa gigit bin nawajid. Dia kata dengan gigi geraham hampa. Jangan lepas benda ni. Hampa terlepas saja benda ni, hampa sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita stick, pegang kepada ajaran Quran dan hadis, kita tak akan divert, kita tak akan tersasar, kita tak akan menyeleweng insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka benda gaib hanya Allah sahaja yang tahu. Tidak ada makhluk atas dunia ni yang tahu tentang benda-benda yang gaib ini. Dia kata yakni barang yang jadi di langit, di bumi, yang gaib-gaib daripada kita, tiada ketahui oleh manusia dan oleh malaikat sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tak ada siapa tahu benda ni. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan tiada ketahui mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah dan lainnya, bilakah waktu dibangkit mereka itu daripada kubur mereka itu. Siapa pun tak tahu. Kita tak tahu tentang kita nak mati bila. Tak tahu. Jangan kata orang yang nak bunuh diri itu tahu kata dia nak mati hari ini. Jangan kata tuan-tuan.
Dia pergi tengah-tengah jambatan Pulau Pinang, dia dive turun dengan niat, hari ni aku nak pergi mati bang, aku tak mau ingat dah problem aku ni. Dive turun, jatuh atas bot marine police, tak mati dah. Ini cerita apa, Madu 3 apa yang P.Ramlee buat tu kan. Apa tu naik biasa, dahan pokok apa kan, hidup pun susah, mati pun susah kan, terjun jatuhlah sport car. Dia kata surga kan ni ada sport car. Itulah konsep tu lah dia nak beritahu, kata kalau belum sampai masa tak mati. Pasal apa? Pasal mati ni Tuhan punya kerja. Kalau Tuhan kata mati, tak gaduh pergi jambatan Pulau Pinang terjun, tak gaduh pergi, duduk di rumah elok-elok baca surah abang. Tata tengok sengap ni, bini dia kata ayang nu letih sungguh nu sampai lena. Mati dah, bukan lena, mati. Kalau sampai masa, kalau tak sampai masa, usaha nak buat macam mana telan ubat sampai sebotol sekali tuang nak mati. Ada kawan pelari pergi hospital apa-apa semua sihat balik. Pasal Tuhan tak mau bagi mati. Cerita nak mati bila ni pun benda gaib, benda yang kita tak tahu. Apatah lagi cerita nak bangkit di padang mahsyar itu bila lagi kita tak tahu. Bukan kita aja tak tahu, malaikat Allah al-muqarrabun pun tak tahu. Firman Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan tak tahu mereka itu bilakah waktu dibangkit mereka daripada kubur mereka itu. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Adakah dapat ilmu mereka itu ketahui pada akhirat? Tuhan kata. Artinya tiada hasil bagi mereka itu benang hati dan i'tiqad dengan akhirat. Itu dia. Pengetahuan mereka tak sampai. Pengetahuan mereka tentang akhirat tak sampai. Kita baca hadis, kita boleh cuba gambarkan, tapi gambaran kita tak tepat. Kita baca hadis, cerita kata manusia esok dibangkit, semua sekali bangkit di padang mahsyar. Semua bangkit, semua doa ada di mahsyar. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan, kita baca di Masjid Sultanah Bahiyah baru ni hadis tu. Bila semua orang doa ada di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan rupakan rupa-rupa benda yang disembah oleh manusia masa atas dunia. Allah rupakan salib, kayu salib Kristian tu, Allah rupakan di padang mahsyar, Allah rupakan salib tu. Dan Allah kata dekat semua orang yang ada di mahsyar ni, kepada orang-orang yang mengikut salib di atas dunia dulu, maka ikut salib pada hari ini. Allah rupakan tokong, berhala, asnam yang disembah dengan berbagai-bagai rupa di atas dunia ni. Allah rupakan balik benda tu di padang mahsyar. Dan Allah kata kepada siapa yang sembah benda ni masa di atas dunia, diikut dia. Allah rupakan balik gambar-gambar, dia kata. Gambar-gambar yang disembah oleh manusia di atas dunia. Ada manusia sembah gambar. Gambar tu Allah rupakan balik di padang mahsyar. Allah kata kepada siapa yang sembah gambar ni, diikut gambar ni. Allah rupakan balik api. Mana-mana manusia yang di atas dunia sembah api, maka api tu Allah rupakan balik di mahsyar. Allah kata siapa yang sembah api ni, diikut api ni. Semua dah clear dah. Pakai pi, semua ada sekelompok tinggal. Nabi cerita dalam hadis dia. Tuhan tanya kepada kelompok yang tinggal ni, hampa tunggu apa? Pasal apa hampa tak pergi ikut orang yang sembah salib? Pasal apa hampa tak pergi ikut api? Pasal apa hampa tak pergi ikut batu? Pasal apa? Tuhan tanya. Jawab kelompok yang tinggal ni, mereka kata Tuhan kami Allah. Wa hadza makanuna, dan ini tempat kami. Kami tak akan bergenjak daripada tempat ni sehinggalah kami jumpa Allah Tuhan kami. Tuhan provok lagi. Tuhan provok 3 kali. Tuhan provok mereka ni. Pasal apa hamba tak ikut? Pasal apa hamba tak ikut? 3 kali Tuhan provok. Barulah Tuhan kata ana rabbukum, akulah Tuhan kamu semua, fattabi'uni. Tuhan kata ikutlah aku. Bawa kelompok ni pi, maka Allah jadikan sirat. Yang kata sirat al-mustaqim, Allah jadikan sirat daripada ujung mahsyar pi balik sana syurga. Di bawahnya api neraka dah duk nyala. Tuhan kata dekat kelompok hak tinggal tadi, Tuhan kata lintas. Nabi kata maka ada yang lintas ke pantai kilat. Itu ada balik sana. Ada yang seperti kuda yang dipacu laju. Ada yang seperti orang yang berlari pantai. Ada yang berjalan, ada yang kesot, ada yang duk berguling atas titi sirat ni. Tapi sampai juga di seberang sana. Selesai semua, orang-orang ni semua dah masuk syurga.
panggil balik ni puak yang ikut salib, yang ikut batu, yang ikut api. Tuhan panggil balik. Panggil, Tuhan tunjuk aja sirat, semua tak mau lalu. Semua tak mau lalu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala humbankan mereka ke neraka. Bila humban aja, Allah tanya neraka. Allah tanya neraka, penuh tak lagi? Neraka jawab, hal min mazid. Ada lagi kan nak tambah kat kami? Demikian halnya, sehingga habis semua kafir ni masuk ke dalam neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah rupakan mati dalam rupa seekor kambing hitam. Mati itu dirupakan dalam bentuk seekor kambing, buat main antara syurga dan neraka. Lepas itu Allah perintahkan supaya kambing ni disembelih. Kemudian Allah kata, yang disembelih ni ialah kematian. Maknanya orang yang masuk syurga akan kekal dalam syurga, tak akan mati sampai bila-bila. Sebab kematian sudah mati. Orang yang masuk neraka, khulud finnar, dia kata maka kekal di dalam neraka. Dia tak akan mati sampai bila-bila. Dalam Quran kita ada baca, dia kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk dalam syurga, dalam neraka ni, orang yang masuk dalam neraka ni, la yamutu fiha, dia tak mati. Kena azab ni Allah yang mengetahui berapa punya teruk azab dalam neraka ni, tapi la yamut, tak mati. Jurih hamim atas hubung-hubung kepala, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, luruh segala isi perut, segala kulit, luruh habis, tak mati. Pasal apa? Pasal kematian sudah tidak ada dalam kamus lagi. Perkataan mati itu tak ada dah. Sebab orang yang masuk syurga, selama-lama dalam syurga tak mati dah sampai bila-bila. Orang yang masuk neraka, selama-lama dia dalam neraka tak mati sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda ni bila kita baca, dia takut. Dia takut. Dia takut pasal apa? Pasal benda ni kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Masa tu, bila jumpa tu, masa tu baru teringat, oh yang ni aku dengar dulu. Tak ada makna, tuan-tuan. Lah ni, kalau dengar, kalau nak buat perubahan apapun, lah ni. Sebelum nyawa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil balik. Firman Allah, balhum fi syakkim minha. Tetapi mereka itu, yang ni kafir-kafir itu, syok daripadanya. Yang ni tentang akhirat. Sampai bila pun dia tak yakin tentang akhirat. Balhum minha amun. Tetapi mereka itu daripadanya, yang ni tentang akhirat itu, buta mata hati sekalian. Tak ambil fikir, tak ambil rundin, tak perhati. Perbaiki yang buruk terlebih mudah daripada mula untuk menjadikan kita ni. Dia beritahu dekat kita, balhum fiha amun. Orang-orang ni, mereka ni tak boleh ambil dia aktibar. Apa jadi pun pengajaran tak ada. Habanglah 1000 kali pun cerita pasal dahsyat mahsyar ni, tak lekat dia. Abanglah yang kata sirat ni, yang kata titi siratal mustaqim ni, macam mana punya dahsyat dia. Macam mana Tuhan bagi jadi titi tu lebih tajam daripada mata pedang. Allah bagi jadi titi tu macam rambut belah 7. Allah bagi jadi di kiri kanan titi tu dia ada besi-besi cakok. Langkah aja dia cakok, jatuh daging bergedebak. Langkah aja cakok, jatuh daging bergedebak. Ada orang kena macam tu. Macam tu punya Nabi duk cerita dalam hadis. Ada manusia dia dengar tak ada apa-apa. Dia dengar, dia duk ingat sirat ni macam Jambatan Merdeka, apa macam tu. Pasal apa? Dia hari-hari duk tengok Jambatan Merdeka, dia duk ingat macam tu yang kata sirat ni. Dia tak ada pengajaran. Dia tak ada i'tibar. Maka depa ni Tuhan kata amun. Amun maksudnya depa ni jenis otak ni, jenis hati ni buta mata hati. Tak ambil fikir, tak ambil rundin, tak ambil perhati. Maka dia kata perbaiki yang buruk. Tuhan, orang mati, Tuhan nak bagi hidup balik di mahsyar. Maksudnya benda yang rosak, mati rosak, nak bagi hidup balik, nak perbaik benda rosak, benda buruk ni terlebih mudah, dia kata, daripada nak mula jadikan satu benda. Tuhan nak bagi jadi manusia daripada tak ada, nak bagi jadi ada ni susah. Susah bagi kita lah, bagi Tuhan tak ada benda yang susah. Tapi nak bagi jadi benda tak ada, nak bagi jadi ada, susah. Benda dah ada, rosak, nak perbaik senang, dia kata. Logik dia macam tu. Kalau satu hari orang abang kata kita, hang buat kereta sebiji. Oi, nak buat kereta sebiji, di mana saya nak pergi starti nak buat kereta sebiji. Berbanding dengan dia kata kereta ni apa hal tu, Ustaz tak mau hidup, hang tolong tengok Ustaz, nak perbaik kereta ada.
Reti juga kita fikir. Tak reti kita pun reti juga. Start bateri kita kata tukar-tukar bateri mencanang lompat ni. Reti lah juga kita nak buat, nak bagi kereta buruk, nak bagi jadi jalan ni. Tapi kalau main satu abang kat kita bagi spana satu kat kita, hang buat kereta sebiji. Kacau. Tuhan manusia ni Tuhan boleh buat. Manusia dah mati. Nak bagi hidup balik di padang mahsyar ni ya. Leceh. Senang ni yang benar. Maka cerita kebangkitan di mahsyar ini cerita benar. Ini cerita betul. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung wa qala allazina kafaru. Wa qala allazina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Adakah apabila jadi kami tanah? Adakah kami dikeluarkan sekalian daripada kubur hidup roh dengan jasad ni? Bila Nabi cakap ni, orang kafir dia lawan balik Nabi. Dia lawan macam mana? Dia bertanya Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aiza kunna turaban, adakah kami bila mati dah jadi tanah? Wa abauna, pak-pak kami, tuan kami hak dah mati berapa lama dulu pun hari ni dah jadi tanah. La mukhrajun, adakah esok kami boleh bangkit balik, keluar balik jadi manusia macam biasa balik, ada jasad, ada roh balik? Bolehkah Tuhan buat macam tu? Dia tanya Nabi. Dan tanya ni istihza' dia kata. Tanya dengan tujuan nak terli main. Nak perli Nabi SAW. Kemudian bawah tu dia akan cerita lagi benda-benda yang sama. Kemudian muka surat sebelah tu dia akan main satu. Dia akan main satu ayat yang menjadi kontroversi di kalangan sahabat dulu. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a iza wallau mudbirin. Ini ayat ni yang menjadi perbahasan oleh ulama-ulama tentang talqin. Adakah talqin yang dibaca atas kubur tu orang mati dengar ke tak kah? Kan? Yang pergi baca, wahai Samsuri bin abad, sekejap lagi kamu akan didatangi oleh makhluk Allah, janganlah kamu gentar. Baca tu habuan kawan hak tanam dalam tu ke habuan kawan hak mai tolong hantar jenazah dah? Kan dia ada perbincangan di situ. Sebahagian orang dia kata mayat dengar. Jadi kita pergi baca talqin tu, kita duk ajak dia. Ada setengah berpendapat begitu. Ayat ni dia main, dia kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Tuhan kata, Muhammad, kamu tak boleh buat orang yang dah mati mendengar. Tak boleh. Hang pergi cakap, hang kata nak ajak dia. Quran kata, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi orang mati dengar apa yang kamu kata. Dan benda ni ada di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, membincangkan tentang perkataan la tusmi'ul mauta, tak boleh bagi orang mati dengar apa yang kita kata. Kan insya-Allah panjang umur ada masa kita akan sambung tafsir ni, dan kita akan tengok apakah cerita tentang ayat yang akan datang ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.